thank you Jack. I hope we can rectify very soon. Okay. Boleh Azhar teruskan? So minimum RM500. Minimum RM500 cash payout. You jangan confuse cash builder dengan cash payout. Cash payout tu bermaksud dia akan terima 2 tahun kemudian. Cash builder ialah apa yang ada di dalam tu ialah CUA dan IUA. Di mana ada teruskan ya. Di mana di dalam cash builder ni ada 2 account cash builder, IUA dan CUA. 60% akan pergi ke CUA dan 40% akan pergi ke IUA. Akan ada soalan, boleh tak kalau nak 80-20 ke 30-70 ke? Jawapannya tak boleh. Dia telah fix 40-60. Okay? Okay, macam mana cash builder ni berfungsi? Okay. Cash builder yang Azhar cakap ada CUA dan IUA. Dekat CUA account ni kita akan invest di dalam dana simpanan. Dana simpanan ialah SSP. Okay? Kita tak boleh cakap guarantee. Di dalam tagaful tidak boleh menggunakan perkataan itu. Jadi kita akan cakap is very secure investment. Secure. Tapi sebenarnya dalam erti kata lain, I tak boleh cakap guarantee. I tak boleh cakap guarantee. Highly secured. I tak boleh cakap guarantee. I tak boleh cakap guarantee dalam cakap. Less than apa yang dia bayar. CUA tu. Okay. Then I suka matematik lah. Contoh cash payout adalah cash payout RM1,000. Bermakna dia punya cash builder RM100. Boleh siapa-siapa tolong kirakan? 60 darab 12 darab 2. 1. Ada sesiapa boleh jelaskan? Syed, saja tanya participant. Ada sesiapa boleh jelaskan? Setiap bulan contribution daripada klien RM60 akan pergi ke CUA account. Okey, RM60 darab 12 bulan 1 tahun. So 2 tahun, betul? 1440. Okey, kita bayar cash payout. Apa yang akan jadi kepada 440 ni? Tambah untuk 2 tahun akan datang, safety. Jack, what happened at 440? Yang 440 tu, okay, sebab let's say lah, setiap 2 tahun kita bayar RM1,000. So setiap 2 tahun akan ada left 440 tu kan. Dia sampai bila cash builder ni mature kat 30 tu atau age 80, kita akan bayar balik kepada customer. Macam maturity value lah. Full amount. Full amount. 140 tu, let's say after 2 years, 140 is highly secure lah. Highly secure. Sangat selamat. That means sebab tu dia defensif. 30 years, you bayar balik dekat participant. Full amount lah. Full amount. Whatever yang ada balance kat dalam CUA tu, kita akan jelaskan semua bagi pada customer. Yang 440 tu ini dividend ke? Ada tak? Ada slide
slide seterusnya. Ya, ada slide. For the purpose of nak pergi haji pun tak boleh Purpose nak pergi haji? Nak pergi haji. Nak keluarkan dalam tu pun tak boleh Tak, sebab whatever dalam Betul lah. Dalam cash unit account ni, cash builder ni, okey, yang ini cash unit account memang klien punya 100%. Dia tak ada partial withdrawal untuk CUA ni. So dalam statement dia akan jenis statement akan nampak lah Macam mana? Yes. Kita takkan usik apa-apa dalam CUA sebab CUA 100% hak milik klien, customer. Ya, saya. Okey, sebab tu dalam workbook tu tak apa, I just nak inform. Dalam workbook tu ada FAQ. Okey, kat situ you boleh nampak comparison. Okey, entry age dari bila sampai bila dekat last page of your workbook. Kita dah siap buat table untuk buat comparison. Dekat sini dah ada expiry date. Expiry age. Okay. Cash builder hanya untuk 30 tahun sahaja. Selepas 30 tahun, klien akan reduce dia punya contribution. Kita dah simplify lah. Simplify kan dalam FAQ. Sebab itulah the most important information yang you perlu ada. So entry age sampai 70 tahun. Okay. Maturity sampai 80. Entry 17. 19. Sorry. Itu employee benefit 17. Sorry ya. Okay. Boleh? Sebab tu I tak nak bagi tahu awal-awal. Sebab you all akan start membaca yang belakang tu. Okay, boleh kita come back kat sini? Banyak lagi ni. Okay, so dalam cash builder tadi under CUA, okay, 60%. Under investment unit account 40%. Yang ni akan diinvest by default dekat dana equity. Tiba-tiba klien cakap, I tak nak dana equity sebab I rasa is very high risk. Saya nak bond. Okay, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Oh, yang tak boleh dekat sini. Yang sini boleh. Switching boleh. Switching. Redirection tak boleh. Switching. Okay, betul. Dia macam ni, okay. Bila contribution masuk, kita akan split CUA, IUA kan. CUA takafulin dana simpanan, IUA takafulin dana equity. Dia punya perjalanan ni tak boleh sentuh, tak boleh berubah. Dia memang fix. Macam Ali cakap masa awal-awal tadi, dia fix tak masuk. Tapi duit yang sudah ada dalam equity boleh buat switching at any time. Bila perjalanan sini pergi sana tak boleh sentuh. Bila tak masuk, dia nak sentuh boleh. Sebab dia masih IUA lagi. Free ke? Ikut kita punya term biasa. 4 kali free. Ya, Cik Aziz? Switching boleh, redirect boleh? Redirect? Redirect tak boleh? Switching boleh. Untuk takkan boleh. Ni saja. Dana simpanan tak boleh switch. Yang ni maintain. Bukan. IUA boleh switch. Switching boleh. Switch at any time. Redirect at any time. Redirect Tak boleh. Untuk cash builder tak boleh. Bukan cash builder, kita bukan cash builder. Untuk tanah saver. Sekejap. Semua nak jawab ni. Apa takkan jawab? Number one. Okay. Siapa tahu what's the difference between switching and redirection? Tak apa. Okay. Let me explain. Simple one. What's switch? What's redirection? Beza switching and redirection. Katakanlah customer ni masuk awal-awal dia buat 100% TDE.
Kita jangan tengok cash builder, kita tengok as a normal ni punya plan. Dia masuk 100% TDE. So masuk, ambil katakanlah ambil PUA ke IUA ke, okey, 100% TDE. Katakanlah kat sini dah ada, katakanlah dah ada 10,000. Okey. Lepas tu dia nak buat switching. What is switching? Switching is daripada TDE ni, duit ni dah ada dalam TDE kan, 10,000 ni TDE. Okay, dia nak switch kepada bond. Dia rasa ni dah very risky duit dah banyak, I takut nanti kalau market crash ke apa ke, duit I semua hilang. So apa dia buat? Dia switch sini lah. Aku rasa terni pula. Dia switch daripada TDE ke bond. So 10,000 ni dia switch kepada dana bond. Tapi dia punya initial direction, duit bulan-bulan dia masuk still 100%. ke TDE. Cuma duit 10,000 ni dia masuk letak dekat bond. So accumulate kat TDE. Accumulate balik dekat TDE. Accumulate 10,000 ni accumulate kat TDE. So dalam IUA dia ada 10,000 ni dekat TDB. Tapi duit baru masuk still dekat Equity. TDE. So this is switching. Dia switch one portion. What is redirection? Redirection is sekarang 100% TDE, dia nak tukar the direction. Dia buat 50% TDE, 50% bond. Ini switching. Redirection is dia nak tukar 50% TDE, 50% TDB. Duit dalam ni maintain. Yang baru sahaja Tukar. ubah. So this is redirection, this is switching. Okay, so for this case, redirection tak boleh tukar. Tapi you boleh switch whatever the money yang ada dalam tu ke other funds. Your basic takafuli sama macam ni. Boleh still boleh switch, still boleh redirect. Cuma cash builder tu kita dah fix. Tak boleh. Bila direction dah fix 60, dana simpanan 40 DPT. Dana simpanan memang you tak boleh switch, memang you tak boleh redirect. Memang duit tu dekat dana simpanan. Dia the 40% ni you boleh switch ke bond. Redirect tak boleh sebab memang flow masuk duit dia, masuk duit dia. Boleh Dengan charge lah. Switching for free switch 4 kali kaya. Business rule nombor. Okay. 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 Maksudnya kalau nak confirmkan dia fund daripada awal lah. Daripada awal. Contoh katakanlah you ambil saver. Okay. Contoh katakanlah dia tambah saver Kata dia ambil this plan. Okay, katakanlah dia ambil this plan 200 basic, saver je letak 50, cash builder je 100. Kan? Okay, katakanlah this one So awal-awal lagi dia dah set this one masuk dekat PUA, this one masuk dekat IUA, this one akan masuk dekat IUA and also dekat CUA. Ini the same. Okay, ini the same IUA Okay. So awal-awal dia kata I nak letak 100% equity. So 50% equity, 50% bond. So sini 50% TDE, 50% TDB. Saver punya portion pun kita akan follow 50% TDE, 50% TDB. Cuma this one kita akan letak 60% TDS, 40% TDE. Alamak, huruf pun lupa So this one dia dah fix. Okay, let's say dia nak tukar redirection. Bila tukar redirection, ini sahaja yang boleh berubah. This one tak akan berubah.
Boleh? Nak tanya lagi? Ha. IUA untuk dipilih option dia memang saja. IUA untuk untuk cash builder. Betul. Untuk cash builder je ni. Yes. Yang ni cash builder, IUA boleh keluar anytime. Okay, boleh? IUA tak ada masalah. Yang you all tak boleh ialah dekat CUA ni. Tak, dia boleh keluar anytime. Still dekat yang 1000, balance 1000 tu. It will follow the current business rule. Okay? Bermakna yang account yang kat sini je yang we highlight tak boleh apa-apa. Okay? Boleh? Ya, saya. Macam mana? I kurang IUA 100%. Boleh. IUA. Yes, boleh. Puah yang ada kena minimum 1,000, 2,000 akan 1,000. Okay? Boleh? Right. Apa itu takaful dana simpanan? Yang Adli dah mention tadi, SSP siap dah ada syariah mengatakan bahawa SSP ni syariah compliance. Jadi kalau ada sesiapa yang berkata tidak compliance tu, boleh pergi kepada website, ada satu di mana mengatakan SSP ni memang mengikuti syariah compliance. Sebab soalan tu terlampau banyak ditanya sewaktu Ummah Link training. Syariah compliance ke tak, syariah compliance ke tak. So Adli dah kasih tadi awal-awal at the very beginning, sebab kita tak nak dia orang kata SSP ini tidak syariah compliant. Ya. Alright. Okay, unit pricing untuk SSP flat maintain at RM1. Walau apa pun berlaku RM1. Tapi satu sijil berapa ringgit? 10. Okay. And kat sini dekat cash unit account tadi tak ada wakalah fee kan? Jadi tiada commission. Okay, tak ada commission. Okay. Dan untuk memenangi, saya menang BMW. Okay, SSP. Macam mana? Saya menang. Itu bukan SSP. itu Power Road punya. Pakcik menang motor. Bukan Dia dah salah iklan. Minta maaf. Dia salah iklan tu. Okay. Saya nak minum Power Road. Tu bukan. Tu salah iklan tu. Okay. Alright. Ni contoh. Okay. Minimum contribution without saver. Bermakna RM300 ni, RM200 akan pergi ke protection. Okay. Dan another RM100. RM100 akan pergi kepada cash builder. Apakah basic rule cash builder? 60-40 kan? So 6. Okay. Habiskan ni dulu. Okay. Untuk protection, sorry Hazah excited about cash builder. Okay, protection ni 60% wakalah charge. Dan RM80 akan pergi ke PUA. Dekat dalam workbook tu memang dah ada dah. Dalam workbook tu memang dah ada. Page berapa tu? Page 10. Tak payah tulis-tulis lagi. Nah. Okay. So, dekat investment unit account akan ada 5% wakalah charge, whereby RM38 akan masuk dan ke dana equity. Dan 60%, RM60 ni memang tak akan ada apa-apa charges kat situ. Memang hak milik tetap untuk klien. Sorry. Okay. This is the flow of the money every month kalau RM300. Sekejap lagi akan saya jawab soalan Cik ni tadi kalau kurang bayar tadi. Okay. Right. Nampak tak kat sini? Switching yang dekat sini allowed. Dah faham Bukan redirection Kat sini switching allowed. Dekat sini tak diizinkan. Okay. Alright, sekarang Azan nak masuk with saver. Okay. RM350 contribution, di mana saver dia RM50. Okay, protection masuk kat sini 200.
Di mana 60% wakalah RM80 masuk dekat unit account PUA. Another RM47.50, okay, akan masuk IUA. Yang ni saver dia, yang saver RM50 tadi. Yang RM100 tu tetap sama seperti yang pertama tadi. Cuma I nak tunjukkan kat sini saver tu dia pergi kat mana. Okay. Dekat IUA tetap 5% wakalah ni tetap kena. Dia tak menang-menang juga. Asyik wakalah je. Ha? Boleh? Yang untuk part saver? Okay, I kasih masa 30 saat untuk memikirkan sebarang persoalan. Specific ratio in term of dia ada business rule kat situ di mana 2 to 1. Business rule dia di mana CUA dia, let's say cash builder, cash builder dia, kalau contoh cash builder dia RM50, dia punya PUA mesti minimum 2 kali RM50 tadi. Yes. Ya, bukan. Dia follow cash builder. Set cash builder, let's say kalau 100 okay, dia punya PUA, dia punya basic mesti 200. Itu rules minimum. Tiba-tiba dia nak cash builder RM50, okay, tapi dia punya PUA dia nak letak 500, tak ada masalah. Itu minimum. Itu basic rules dia, minimum. Okay. So contoh cash builder ni dalam masa 20 tahun dari sekarang. Contoh sekarang Azhar umur 20 tahun. 20 tahun. Azhar plan umur 50 tahun nak pergi haji. Sebab nak sampai maturity, sebab Azhar nak tunjuk sekali. Macam mana kita boleh bantu untuk I achieve my target. Setiap 2 tahun Azhar pilih cash payout sebanyak RM1,000. Jadi dalam masa 20 tahun Azhar akan dapat berapa? RM10,000 kan? RM10,000, betul RM10,000. So tak payah tunggu 30 tahun. Dalam masa 20 tahun I dah boleh dapat I punya target, whereby nak pergi menunaikan haji. Kalau lah waktu tu RM10,000 lagi muasasah. Tapi kalau I kaya, mungkin I boleh pergi private kot. Ya. Nampak? Amin. Amin. Ini how we can assist client untuk achieve dia punya target. Tak semestinya nak pergi haji. Kalau kata client tu dia nak certain amount, by how long, you boleh assist in term of that. Contohlah, I nak pergi ke tour to Europe, I need about 20,000. So, I nak pergi dalam masa 10 tahun. Macam mana I boleh dapat RM20,000 dalam masa 10 tahun tu? Then, you calculate how we can assist you. Okay? Dan, maturity untuk cash builder adalah 30 tahun. Okay, selepas 30 tahun cash builder tu tak akan ada lagi dalam you punya policy certificate. Ya, takaful certificate. Okay. Ya. Dekat X dan Y ni ialah projection. Okay. Y value and X value. Tengok kat sini kat bawah tu ada dia punya X is Y, X is Y lah. X is what, Y is what. Ni just a projection. Okay, dalam masa 10 tahun total contribution paid ialah RM36,000. Okay, yang dah receive RM5,000 sebab 10 tahun, 2 tahun sekali 1,000, dapat 5 kali RM5,000. Okay, total cash value based on X percentage 21,731. Soalan yang pertama, adakah ini dah termasuk RM5,000?
Pandai. Ya, betul pandai. Pandai. Betul tu. Betul. I dengar you cakap tak tadi, betul. Okay, dan Y value ni ya 28,000. Okay, sebab kat sini growth 2% and 9%. So yang ni tak termasuk tak termasuk yang cash payout tadi. Tapi kenapa dimasukkan dengan CUA? Yang balance tadi, yang Azhar tunjuk awal-awal tadi. Lagi untung, betul. Okey, sama juga kalau 20 tahun dan 30 tahun. Okey, berapa value dia? So kat sini you boleh position this product that you not only masukkan tu, but at the end of maturity you akan dapat the certain amount. Okay, dan Azhar nak add just additional information. Contohnya setiap 2 tahun kita bayar RM1,000 cash payout. Dia masuk dekat tabung haji. Tabung haji dia punya dividen berapa persen? Recently about 7 to 8% kan? Okay, how untungnya klien ni masuk dekat tabung haji, dia dapat lagi the X percentage from the dividend. Dekat CUA, dekat Pru BSN, dia still dapat lagi the percentage tu. So is memang klien sangat untung. Tapi kalau you masuk bank tu I tak berani nak cakap lah. Okay. Itu yang 6,600 tu apa tu? Ya. Okay. Siapa boleh jawab yang 6,600 ni daripada mana? Tadi ada cakap lah. I already mentioned just now. I already mentioned early. That 440 just now. I already mentioned. Oh, okay. Oh, Jack suruh I highlight balik semula. Mana datangnya another 6,600 tu? At the balance of CUA punya contribution tadi. Kan kita invest. Okay, ingat tak 440? 440. Kalau you add up jumlah-jumlah tu after 30 years dia jadi RM6,600. RM6,600 ni outside of RM137 ni. So let's say at 30 years kan, dia dah receive cash payout RM15,000. Okay. Dalam dia punya cash value, dalam cert dia masih ada RM137,000 lagi. Tapi sebab cash builder dah expire, balance dia let's say ada RM6,600 lagi, kita akan bayar balik by customer. Banyak. Tapi RM6,600 tak ada dalam station dia. Dalam sales illustration tu, kalau you tengok 30 years projection kan, dia satu kolom is total cash payout. Okay, so every year kalau let's say RM1,000 akan nambah 1,000 kan. Kat 30 years dia akan tiba-tiba nampak dia berganjang. Dia akan ada 7,600. So dia kena campur sikit lah, cash payout, campur Y, campur yang bawah. Dia dah memang dah campur dalam cash payout tu. Tapi yang kat situ yang total cash value kan CUA plus IUA plus CUA. Okay. Yang berapa sebenarnya dalam CUA? I faham soalan ni. You kata sini tulis PUA, IUA, CUA, tapi 6,600 outside. Kenapa macam tu? Okay, kita dah bayar balik dah 6,600 ni. Dah keluar dah. CUA dah jadi kosong dah. Masa expire. Betul tak? So at tahun 30 dia sebenarnya ada 143,000, let's say lah. Okay, tapi expire kita dah keluarkan from CUA 6,600. So CUA ni dia ada kosong dah. So that's why it's 137,000. So CUA tu sebenarnya tak ada lah dalam tu. Dah CUA masuk kat lah. sini ada. Kat sini dah tak ada dah. 10 tahun. Faham tak? Sebab masa sebelum 30 tahun tu cash builder masih aktif Ada, lagi kan. So ada cash value kat CUA lagi. Tapi bila dia dah sampai expiry, dah bayar terus kat sales illustration yang column cash payout tu dia dah reflect dah kat sana. Kenapa you tak masuk je terus? Tak, sebab kita tak nak confusion kat situ. Kenapa
Yang untuk 10 dengan 20 tahun, CUA still there. But upon 30 years, 6,600 ni. Sebab tu lah kita letak PUA plus IUA plus CUA because 10 and 20 ni. Faham? Okay. Nak Azhar ulang ke? Faham dah slide kat sini, you boleh refer dekat you punya book. Okay, let's say, sebab I understand currently mungkin you tak dapat soalan apa yang you nak tanya, but in future after you go back and revise balik, you have a question, please feel free to contact us. Ya? Okay, so kat sini monthly contribution 300 juga. Okay, this is the punya client details. Okay, non-smoker Muslim. Okay, payout tetap 1,000 setiap 2 tahun. At the year of 10 tahun, dia akan total contribution tetap sama. Yang ni tak berubah Yang ni tak berubah. Cuma dekat sini dia pilih option untuk accumulate. Dia tidak pilih untuk dibayar setiap 2 tahun. Kan tadi boleh either tabung haji, your bank account ataupun nak simpan dekat Pru BSN. Okay, yang ni illustration untuk simpan dekat Pru BSN. Okay, whatever return daripada CUA, kita akan masukkan dekat IUA punya fund. Boleh tak? Okay, contoh daripada cash builder tadi dapat return. Return tu kita akan masukkan dekat IUA punya account. Okay. So, bila maturity 30 tahun, RM21,600 akan dibayar kepada klien. Kalau you buat comparison dengan yang first tadi, you akan nampak the value is different. Sebab dia pilih untuk tidak mengeluarkan duit dia. Yes, betul. So dia dapat cash out. Dia tak ada cash. Dia tak ada cash payout. So dia dapat yang 1,900 tu. At the end of 50 years. Betul. Dia dapat yang accumulate yang Return dia. Yes. Tak. Check. Masa dia expired kat 30 years tu, dia akan dapat balik 21,600 ni. Yang investment profit tu dia tak akan dapat balik sebab dia masuk kat dalam dia punya IUA. Betul lah tadi. Betul lah, I explain. So kalau kata yang ni 30 tahun, 140,000 dia dapat, 1,600 pun dia dapat. Tak. Investment profit yang dia dapat akan, macam Azhar cakap, dia akan automatically invest dalam IUA, dalam TDE dia. So 144,000 ni dah termasuk investment profit tu. Ini cash value. Dia bukan akan dapat balik. Betul tak? Tapi kalau kat 30 tahun ni, maturity of cash builder dia akan dapat 21,600. Okay, kalau dia surrender deposisi, 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun, 1,000 boleh dapat dan cash value dapat. Macam mana? Betul. Yang 144 tu dah campur dengan 1,000 ke? Belum. Okay. Boleh I proceed? Kan ada persoalan lagi? Dalam station pun memang 1,000 tak masuk dalam Dia memang tak soalan untuk cash payout. Tak dia akan ada 31,000 dalam. Ya, cik. Ya? Ada tak soalan lagi? Tak jadi soalan. Okay? Tak jadi soalan. Okay, Azhar proceed Alright, tadi we dah mention about the saving part, di mana kita punya cash builder IUA. Now kita nak pergi kepada protection, merujuk kepada soalan cik tadi about the double indemnity tadi kan. Okay, I akan explain about this. Alright, video.
kita sering merancang untuk Sikit boleh sebab Azan nak kasih Adli pula untuk product positioning. Ya. So dalam kita punya case protection kita tak kisah sama ada accident atau natural death. Seandainya klien meninggal dunia di semasa mengerjakan umrah atau haji, dia akan dapat double payment lah, double sum covered. Kenapa? Sebab this is the unique about Umrah Link. Ada company operator yang lain, dia hanya kasih double seandainya accident. Untuk Umrah Link tak kisahlah tiba-tiba dia sakit jantung meninggal kat sana, dengan syarat waiting period adalah 1 tahun, kita tetap akan bayar. No, all costs. Dia kata hilang nyawa, all costs kat situ. Boleh? Okey. Dan untuk yang double takaful Hajj Umrah ni, Azhar dah sentuh tadi. Badal Hajj seandainya dia tidak sempat untuk menunaikan haji ataupun umrah dan dia meninggal dunia sebelum waktu maturity tu, kita akan ada badal Hajj sebanyak RM3,000. Apa akan jadi seandainya klien non-Muslim? Thank you so much. Akak kat depan ni nak kata akan dapat duit which is additional on top of sum covered dia. Ya, untuk non-Muslim. Macam mana? Amount sama. Amount tetap RM3,000. Tak, pada haji tu kalau dia dah pergi haji pun dia meninggal, kalau mention still dapat kan? Tetap akan dapat. Dapat. Ke akan dapat? Dapat dalam bentuk duit ke? Okey, waktu either dapat dalam bentuk duit ataupun waktu terus buat, itu determine waktu proposal tu. Sebab kat situ dia akan kasih penama. So penama tu akan decide either dia nak buat ataupun dia nak duit tu. Maksudnya kalau dia dah pernah pergi buat haji sebelum ni, dan dia pilih untuk pergi badal haji, dia akan dapat juga badal haji. Tak, no matter what, RM3,000 tu akan dapat either dalam bentuk badal haj ataupun on top of sum covered. Itu bergantung kepada siapa penama yang untuk badal haj tu nanti. Boleh? Okay. Boleh, boleh. Masuk Azhar, kononnya Mr. A ni dia letak nama Mr. B sebagai penama. Kata penama untuk badal haj ni, kita hubungi Mr. B. So Mr. B kata, saya serahkan Kru BSN untuk buat. Then kita buat kan, dengan tabung haji travel, sales and services pula. Travel. Ya? Ya? Kalau katakan dia pergi haji umrah kan, lepas tu dia ada ziarah sekali, kita tak. Very good question. Okey, contoh kalau normal kat sini masuk KLIA dah bermula dah. Bermakna waiting period dah lepas semua Waiting period dah lepas 1 tahun. Dia pergi buat umrah. Dia masuk KLIA, dia terus ke Mekah buat umrah, tak ada masalah. Terus cover kan? Tapi tiba-tiba dia nak pergi Turki dulu. Dia nak pergi Turki dulu. Jadi, daripada immigration KLIA ni sampai ke Turki, tak ada coverage Tak ada. Tak ada double. Sorry, bukan tak ada coverage. Sorry statement Azhar salah. Tak ada double tu. Tapi daripada Turki, dia masuk balik immigration Turki untuk pergi ke Mekah tu, then dah cover. Sampailah dia chop balik ke KLIA tu. Tiba-tiba lepas chop baru dia rebah meninggal dunia. So, tak ada boleh lah. Whatever in between from here to here, Turki to Mekah to KLIA, yes, double. Tapi kalau kata daripada KLIA ke Turki ni, tak ada double. Normal sum covered je lah dia akan dapat. Kalau dia terbalik pula, contoh terbalik senario je sama juga. Kalau kat sini dia pergi Mekah dulu, bermakna sini to sini cover, sini to Turki
Tak cover. Tak cover. Ya. Kalau Muslim, double tu tak ada lah. Non-Muslim tak adalah untuk double tu. Untuk non-Muslim tak adalah. Dia tak pergi haji, dia tak buat haji, tak buat umrah. Dia kena mengucap dulu. Tapi kalau India dia pergi ada macam sort of haji, dia pergi India tu kan. Tu tak ada tak kira. Transit, boleh transit because of dia punya travelling untuk ke Mekah is tak ada masalah. Contoh KLIA to Dubai, Azab buat contoh. Dia transit je kat sini. Tapi sebenarnya dia untuk ke Mekah. Bermakna jadi 14 or 15. 14 days umrah. 14 45 dengan 15 Okay. So, macam yang you all cakap tadi, ummah yang terdahulu 3 tahun waiting period, 1 kali umrah, 1 kali haji. Tapi alhamdulillah disebabkan sekarang ni ramai yang berkemampuan, dia suka nak pergi unlimited, nak pergi umrah dan haji, dia wajib ambil ni. Unlimited. Waiting period kita dah turunkan kepada 1 tahun. Dulu satu kali je haji atau umrah. And kalau dia nak unlimited, dia kena ambil rider, betul? Sekarang tak perlu lagi. Under Ummah Link, 1 tahun waiting period, unlimited. Upgrade? Very good question. Saya akan jawab persoalan itu sebentar lagi. Tak apa. The new business rule bermula 5 Oktober. Bermulanya penghijrahan Ummah Link. Maka tiada lagi ummah traditional product. Tak ada lagi. Boleh? Kalau klien existing ummah nak upgrade ke Ummah Link. Inilah soalan ni tadilah. Okey, rasa-rasa boleh tak? Kenapa tak boleh? traditional plan. Alhamdulillah, saya tak perlu jawab soalan itu. Boleh tapi ROC. Itu bukan upgrade namanya tu. Itu surrender produk lah tu. ROC boleh? Tak boleh. Ni rakam ni, bahaya. ROC, tapi dia nak ambil lagi satu boleh. Tak ada masalah. Memang ROC. Memang ROC. Nanti dapat surat. ROC namanya tu. Dia kerja dekat Riyadh lah. Company yang tak ada dekat Riyadh. Lepas tu masa kat dunia tu, dia buat umrah. Dia buat umrah. Kan job immigration membuktikan. Okay, you nak buat umrah, you kena ada visa, betul? Dah besar. Yes. Kalau dia kerja, dia memang kerja kat Riyadh. Okay, dia kerja dekat Riyadh. I hope that product can assist me in term of this question. The client is working in overseas. Dia kali 4 bulan tak just training. Tak, walaupun dia hantar pergi overseas, tapi untuk dia masuk Mekah Madinah, dia perlukan visa juga. Untuk buat hajj atau umrah. Tengok dia lagi hebat ni tahu. Wah, dia lagi hebat dia. Kita perlu buat keterangan kita nak dia boleh pakai ini masuk. I rasa I perlu serahkan pada orang yang lebih expert untuk menjawab soalan ni sebab Azab kurang arif in term of umrah ni punya. Macam Adli boleh bantu tak? Minta maaf belum belajar macam dia rukun umrah. This one, let us check first. Sebab the visa yang dia dapat is visa untuk Bekerja. Okay? Nanti how dia buat umrah tu, macam mana dia